A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna jatinabah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Razak. Alhamdulillah. Suara ana clear ke? Minta komen di ruangan, typing di ruangan komen mengenai audio suara bagaimana sebelum kita meneruskan pengajian kita, pengajian selepas isyak. Biasa kita selepas maghrib memandangkan waktu kita maghrib tu singkat sangat, maka pihak surau bercadang buat selepas isyak. Alhamdulillah lah, selepas kita solat berjemaah di surau ada peluang clear ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Razak.
Minta dulu yang ada tekan button share dulu insya-Allah. Tekan button share. Mudah-mudahan perkongsian tuan-tuan itu dicatatkan oleh para malaikat sebagai catatan amalan, sebagai catatan button yang mana akan diberi pahala. Selain daripada tuan donation pada sumbangan tu dapat pahala dah. Terima kasih kepada sahabat Akhi Zakir. Tuan-tuan tekan button share dapat pahala. Dan tekan donation sumbang bagi dapat pahala. Pahala dia tu pahala yang berlipat kali ganda. Allahu Rabbi. Dapat share tu dapat pahala dah. Tekan share, paste surau tu sebarkan dalam grup ataupun dalam Facebook tuan-tuan. Ada pula situ button donation, tekan pula donation lagi dapat. Allahu Rabbi. Di saat sebelum kita tidur ni tuan-tuan, sebelum kita santai-santai perkena kopi panas tu dah Haji Razak tuan pengurusi mudah-mudahan kita diberi pahala. Tadi kita berjemaah insya baca surah Al-Mulk lagi. Sebelum kita rehat tidur untuk bangun subuh esok, kita duduk di dalam progres secara atas talian. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia panggil memanfaatkan kecanggihan. Manfaatkan kecanggihan dengan keadaan sekarang ni. Dengan keadaan kita tak boleh berkuliah di masjid di surau, kita buat di atas talian, kita manfaat. Kita manfaat dengan erti kata para jemaah kita ni dapat senantiasa berada di taman-taman syurga. Besar pahala Alia Tan Kuasa ni cuba buat program secara atas talian ni. Termasuk dengan saudara sahabat saya ni Akhi Zakir, Allahu Rabbi, anak muda yang penuh dengan semangat dengan majlis ilmu taman-taman syurga. Besarnya sumbangan pahala yang telah dikhidmatkan, yang cuba bantu pihak surau dan supaya pengajian secara atas talian ni berlangsung walaupun kita dalam proses tidak dibenarkan lagi ataupun PKP lagi ni. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun tidak menghalanglah untuk kita terus berada di dalam yang disebut dengan majalis ataupun halaqatu zikrullah, kumpulan yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita ini di antara hamba yang benar-benar yang Allah Subhanahu wa taala nak campurkan perasaan yang disebut sayang, cinta kepada majlis ilmu. Allahu Rabbi. Ya betul. InsyaAllah yang dikasihi tuan pengurusi seterusnya tuan imam, tuan Bilal, sah-sah pimpinan, tuan Haji Razak, Haji Nordin ada tak? Dan para jemaah semualah yang dirahmati, dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji dan syukur terutamanya kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala izinkan kita sekali lagi dan Allah Taala beri kita nikmat sekali lagi dapat kita berada di dalam majlis ilmu atas talian. Mudah-mudahan tuan-tuan, sepaling tidak daripada kita duduk santai-santai, bolehlah yang mana nak kena kopi panas, nampak? Isteri buat kopi panas sambil-sambil mengetek kacang kopi tu, bolehlah kita bersama-sama duduk di atas talian sama-sama kita mendengar dia panggil tazkirah ataupun peringatan yang akan disampaikan pada malam ini untuk diri saya khasnya dan kepada tuan-tuan semualah, supaya kita senantiasa berada dalam keadaan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini seperti mana yang saya maklum pada sahabat Akhi Zakir, kita akan bincangkan tajuk. Tajuk ini tuan-tuan sambil kita santai. Relax tuan-tuan. Apa dia tajuk dia? Kelebihan mengingati ataupun kelebihan kita zikrullah. Nampak? Sebab kita sebut zikrullah ni tuan-tuan adalah satu lafaz yang perlu kita faham, membawa arti mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Hati yang mengingati Allah. Nampak? Kelebihan hati yang mengingati Allah. Nampak? Kelebihan hati yang zikrullah.
Kenapa kita nak membicarakan ataupun kita nak membincangkan kelebihan hati yang mana mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tuan-tuan rasa. Boleh type di ruangan komen sambil kita santai-santai. Kenapa agak-agak perlu kepada hati kita ini mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba fikir. Agak-agaklah kenapa hati kita ini perlu kepada mengingati ataupun perlu berzikrullah. Nampak? Kenapa perlu sangat ni? Nampak? Tak cukup ke dengan keadaan mulut kita zikir? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak cukup ke dalam keadaan kita selepas solat kita zikir? Subhanallah, Alhamdulillah. Dengan kita bertahlil. Dengan kita bertahmid. Nampak? Tak cukup lagi ke? Bukan. Kalau nak ikut tuan-tuan, amalan yang kita buat itu, Allah. Orang panggil apa dia? Kadang-kadang kita malu dengan Allah. Kadang-kadang amalan yang kita buat tu kita malu dengan Allah kerana kuantitinya, nisbahnya adalah sedikit. Nampak? Sedikit bagaimana? Nak berbanding dengan nikmat. Kalau kita nak banding dengan nikmat anugerah Allah, berbanding dengan nikmat anugerah Allah dengan kita buat ni, Allah, malu kita tuan-tuan. Malu. Kenapa saya cakap malu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat pada kita adalah besar. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita banyak. Kenapa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nak kira nikmat Allah, la tuhsuha. Terlalu banyak, tidak terhitung. Nikmat nyawa, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat minum. Allahu Rabbi. Kalau kita nak hitung nikmat, tidak terhitung nikmat Allah begitu banyak. Walau bagaimanapun tuan-tuan sidang para jemaah muslimin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita nak memastikan supaya hati kita ingat pada Allah, hati kita berzikir. Kerana hati ini yang disebut sebagai raja. Hati ni raja tuan-tuan. Kenapa dia disebut pada raja? Kerana hati inilah yang akan menentukan sama ada untung rugi, baik buruk. Nampak tuan-tuan? Hati inilah yang menentu untung rugi, baik buruk. Kalau hati itu baik, maka baiklah kata Nabi. Nampak? Apabila hati itu rosak, maka kata Nabi, rosak semua amalan. Itu penting. Itu kalau kita tengok para as-salafus salih, dia menjadikan ataupun memastikan supaya hati itu berzikir. Macam mana hati berzikir, Ustaz? Hati yang mengingati Allah. Hati yang mengingati Allah. Hati yang aksiru li zikrillah. Makna dia, hati yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Bibir mulut kita lafaz tak ada masalah. Bibir mulut kita lafaz macam mana? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bagaimana kita melafazkan dengan bibir mulut? Nampak? Tak ada masalah, diberi pahala. Tapi kita nak supaya hati kita itu menerima ataupun terkesan dengan lafaz tadi. Tu kalau kita tengok beberapa cara yang diajar oleh para alim ulama, antaranya zikir bagi mereka yang nak melembutkan hati ini supaya ingat pada Allah, maka zikir itu mesti dilaksanakan dalam keadaan yang dengan nada dan dengan suara yang kuat sedikit. Nampak? Kerana dalam proses kita nak ingatkan hati kita ni. Nampak? Kerana proses nak ingatkan hati kita, bagaimana ulama kata, ajar ia dengan keadaan mesti kita perlukan bantuan lain. Antaranya, suatkan suara sedikit. Subhanallah, Alhamdulillah. Cuma jangan ganggu orang dah. Nak berzikir tak ada masalah, tapi jangan ganggu orang. Jangan sampai menimbulkan dia panggil apa, dia ketidakselesaan orang. Orang duduk solat, kita nak berzikir boleh, tapi jangan sampai ganggulah. Tapi nak ceritanya, bagaimana hati yang berzikir ini yang disebut di dalam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ini poin kita pada malam ni. Kelebihan hati yang berzikir, kelebihan hati yang mengingati Allah. Yang pertama, apa dia? Kelebihan dia,
dapat mententeramkan jiwa. Ini yang pertama. Baik, apabila hati yang berzikir, jiwa kita jadi tenteram. Tuan-tuan, di hari ni tuan-tuan, masalah jiwa ni banyak. Masalah sakit jiwa ke, masalah tekanan perasaan. Sebab di dalam ni tuan-tuan, dia adalah elemen yang perlu ataupun perkara yang perlu dijaga betul-betul. Kenapa? Sebab benda tak nampak tuan-tuan. Tu kalau kita tengok bagaimana Rasulullah SAW tuan-tuan, dia dioperate kan. Dibelah tuan-tuan, dicuci kan. Nak ceritanya tuan-tuan, di dalam ini adalah antara benda yang menjadi, dia panggil apa dia? Pertama di segi penilaian Allah. Tu kadang-kadang kita tengok Al-Imam Al-Ghazali kan. Dia sebut masalah dalam apa dia? Dalam kitab karangan beliau antaranya disebut apa dia? Hati. Tu kadang-kadang kita tengok, kenapa membicarakan soal hati? Jawapannya tidak lain tidak bukan kerana hati itu adalah raja. Maka dengan sebab hati yang berzikir, jiwa kita jadi tenang. Jiwa kita jadi tenang, jiwa kita jadi tentera. Allah Tuhan. Salah satu apabila kita khusyuk ibadah dengan sebab ketenteraman jiwa, ketenteraman hati. Salah satu khusyuk. Tu apabila kita membicarakan mengenai khusyuknya ibadah, pastikan hati kita kena tenang dulu. Hati kita kena tentera. Jangan kita nak bicarakan soal khusyuk tanpa kita mententeramkan hati. Allahu Rabbi. Ramai orang nak ibadah. Kadang-kadang dalam solat kita tidak dapat khusyuk kan. Ramai orang yang tertanya-tanya kan. Ustaz, macam mana kita nak khusyuk solat? Kenapa? Saya macam-macam cara saya buat. Kenapa? Macam-macam cara saya buat. Cuba dah nak khusyuk, ada juga tak khusyuk. Sebenarnya tuan-tuan, nampak? Rahsia dia adalah mesti hati tenang. Yang tu kalau kita tengok Nabi larang kan, antara larangan Nabi, kita dalam keadaan solat tadi, dalam keadaan kelang kabut, tentu Nabi larang. Sehingga kan bagaimana larangan Nabi SAW apabila melihat di kalangan sahabat Nabi sahabat bekerja-kerja tu. Bekerja-kerja, seolah-olah bekerja-kerja. Nak gimana? Nak solat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya solat yang khusyuk, solat yang mana dapat ketenangan, solat yang dilakukan dalam keadaan yang tenang dan dalam keadaan tidak kelang kabut. Nampak? Dia mesti tenang tu. Apa benda pun tenang. Nampak? Apa benda kita buat, mesti tentera, mesti nak dapatkan ketenangan. Antaranya, mesti kita kena hati, kena zikrullah. Tu apabila kita hari ni, bagaimana Nabi SAW, dia ketuk hati dulu tuan-tuan. Nabi mengetuk hati para sahabat. Bagaimana dalam konsep kita berdakwah, nak bagi tahu supaya hati manusia tadi faham agama. Nampak? Faham agama tadi dalam keadaan kita kena cerita dulu. Tu apabila kata orang kan tuan-tuan, apabila mari di dalam perasaan kan. Perasaan ni kalau dia mari dalam ni tuan-tuan, dia akan menguasai segala-gala. Oh, perasaan sayang. Macam orang bercinta lah kan. Orang bercinta, dia sayang dia tu tuan-tuan. Sayang dia lain macam tuan-tuan. Pada masa tu orang lain semua salah, dia je betul. Perempuan ni juga dia nak kerana perasaan. Nampak? Mak ayah dia nasihat, dia tak dengar dah kerana perasaan sayang. Nak ceritanya hati dia tu, hati dia sudah melekat dengan perempuan ni, maka dia tak nampak orang lain betul. Semua dia ni betul. Orang lain tak comel, semua perempuan ni je comel kerana hati dia. Begitu juga dalam soal hari ni, ibadah kita, apabila hati kita tenteram, jiwa kita tenang, kita tak akan fikir dah dalam solat, dalam masalah dunia, dalam masalah benda-benda lain, kerana ketenangan. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Ar-Ra'du, dalam suratul Ra'du ayat ke-28, Allah Ta'ala ada sebut. Apa kata Allah? Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Apa kata Allah suratul Ra'du ayat yang ke-28? Allah Ta'ala sebut, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allah tuan-tuan. Apa kata Allah? Dengan berzikir,
dengan mengingati Allah, dengan menyebut nama Allah, hati kita ni kepada Allah akan menjadi tenteram, menjadi tenang. Allahu Rabbi. Dengan hati mengingati Allah, hati yang berzikir, jadi tentera. Apabila kita membicarakan ketenteraman, tenteram tadi, kita tak fikir dah. Kita tak fikir dalam masalah rezeki Allah. Kita rasa Allah Ta'ala dah, kita percaya dah, ni daripada Allah. Kita tak fikir dah hari ni, aku ni, macam manalah untuk nasib aku ni, dengan harta tak banyak. Tak ada fikir dah. Hanya fikir untuk selamat dia daripada terkena ataupun daripada menerima yang disebut dengan kemurkaan Allah. Ni sudah jadi tenang. Ini yang bagaimana ketenangan ini tuan-tuan dicari. Tuan-tuan tengok kan, orang mencari ketenangan. Orang pergi di mana? Orang pergi santai tuan-tuan. Pergi santai di kawasan taman rekreasi. Ada kerajaan buka ni tuan-tuan tengok, berbondong-bondong pergi. Masya Allah, tabarakallah. Nampak? Surau-surau macam mana surau kat tuan-tuan? Surau anu ramai kau orang. Maghrib Isyak 5 waktu. Yang duduk apa ni sebelum ni, sahabat-sahabat kita tanya, bila nak buka surau ni? Bila nak buka surau ni? Kami tak sabar dah nak sembahyang. Harap-harap kita imarah lah tuan-tuan. Maknanya ketenangan ini yang dicari tuan-tuan. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Tuan-tuan rujuk dalam suratul Ra'd ayat ke-28. Bagaimana yang disebut oleh Allah dengan berzikir menyebut nama Allah. Dengan lafaz kalimah yang kita sebut, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dengan kita bertahlil, la ilaha illallah. Dengan kita memuji dengan alhamdulillah. Bagaimana jika kita dapat memahami zikir itu dengan cara yang seperti mana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat kelebihan yang disebut tatmainnul qulub. Hati jadi tenang, hati jadi tentera. Yang ini manusia ni tuan-tuan, banyak hati tak tenteram kan? Hati tak tenteram, dibuang kerja, dipotong gaji, tak boleh nak pergi pejabat. Nampak? Ada sahabat tu hati dia tak tenteram. Nampak? Kerana tak dapat lepok di kedai-kedai mamak. Tak tenteram tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Anda ingat ke tak boleh pergi masjid tak tenteram? Kenapa tak tenteram ni? Kenapa nampak serabut ni? Nampak haru wal biru ni, kelang wal kabut ni? Tak dapat lepok kedai mamak ustaz. Tak dapat kena teh tarik, Nescafe tarik ni. Lain macam lah rasa. Nampak? Tak boleh pergi masjid, ingat ke? Rupanya tak dapat lepok tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Tak tenteram hati. Allah. Maka nak tenteram dia dengan kita zikir. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang disebut oleh Nabi, apa kata Nabi? Zikrullah syifaul qulub. Rawahu Ad-Dailami daripada Sayyidina Anas bin Malik. Apa kata Nabi SAW? Tuan-tuan perhatikan betul-betul apa kata Nabi. Zikrullah, ingat pada Allah. Sama ada dengan kita menyebut, sama ada dengan hati. Tuan-tuan tahu tak bagaimana golongan-golongan yang mana menjaga hati mereka supaya hati ini tidak terpeson daripada landasan cara betul, maka dia pastikan hati ini melekat dengan zikrullah. Maka bagaimana kata Nabi? Syifaul qulub. Zikir ni, ingat pada Allah kata Nabi, menjadi ubat hati. Nampak? Ni ubat. Hari ni orang cari ubat kan? Ada orang vaksin. Nampak? Ada orang vaksin, ada orang pergi cucuk, ada orang tak nak cucuk. Macam-macam orang lah. Jangan bergaduh lah tuan-tuan. Jangan bergaduh. Menjaga silaturahim itu adalah kewajipan. Nampak? Ada satu geruk kawasan perumahan tuan-tuan bergaduh tuan-tuan. Lepas bergaduh fasa vaksin itu, ada yang mufarakah tuan-tuan geruk. Keluar geruk, leh geruk. Allah tuan-tuan jangan. Kita hanya berkhilaf dengan beberapa perkara kecil saja. Nampak? Ada orang ni tak nak, ada orang ni tak nak. Macam-macam perdebatan yang dibawa datang kepada mereka sehingga mereka memecahkan ataupun berpisah hubungan silaturahim. Menjaga silaturahim itu wajib. Tuan-tuan menjaga silaturahim itu wajib. Kena jaga tuan-tuan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang Islam itu bersaudara. Damaikan saudara kamu. Yakni muliakan saudara kamu. Jangan bergaduh lah.
Ni sampai berpecah, sampai tak bertegur tuan-tuan Allahu Rabbi. Bagaimana kita nak syifa? Kita nak ubahkan hati. Kata Nabi, zikrullah, zikir, ingat pada Allah. Hati kita ni, tuan-tuan nak tahu hati kita sakit tak sakit, senang je. Bagaimana kata para alim ulama, bila mana hati kamu sakit, hati kamu banyak berasakan ataupun banyak memikirkan ataupun banyak berprasangka buruk pada orang. Itu hati sakit. Duduk sekejap fikir orang ni, duduk saya saja, bagi perasaan. Dia ni, nampak? Suka berprasangka buruk. Dia bagi daripada dalam. Kalau ibarat ni, dalam ni ada masalah. Suka berprasangka buruk. Suka kadang-kadang menuturkan di antara dia keluar daripada hati perkara yang tidak betul. Benda-benda yang tidak betul keluar daripada hati, dia menuturkan dengan bicara. Ni tanda hati rosak. Antara hati rosak ialah hati yang mana tidak rasa bersalah bila mana melakukan dosa. Nampak? Buat maksiat, tak solat, tak zikir, tak maji Quran, tak rasa apa dia. Ni hati yang sakit. Bagaimana Nabi nak ubahkan? Nabi kata nak ubahkan hati yang sakit tadi. Zikrullah. Zikir pada Allah. Amalan zikir tuan-tuan banyak. Kita nak berzikir ni tuan-tuan, kena faham betul-betul. Jangan kita mengambil zikir yang mana nak melebihi zikir-zikir maksur. Apa makna zikir maksur? Zikir yang telah ditetapkan oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi telah maksur di dalam hadis Nabi, apa yang disebut oleh Nabi, maka zikir itu zikir yang paling afdal. Ramai orang ini tuan-tuan, dia terlibat dengan ajaran-ajaran, dengan kumpulan-kumpulan zikir. Dia buat zikir, silakan. Yang penting zikir itu tidak ada unsur yang mana bersalah di segi syarak. Zikir tadi zikir yang dibenarkan oleh syarak. Nak amal-amalkan. Yang salah, dia buat zikir, dia kerikkan zikir, kemudian zikir ia tadi dia nak, dia menceritakan ataupun dia buat fadilat sendiri. Dia buat fadilat sendiri. Dia kata, zikir ni lebih afdal daripada kalimah zikir yang disebut dengan la ilaha illallah. Macam tu. Dia kata zikir ni lebih afdal daripada kalimah la ilaha illallah. Maka zikir itu zikir ataupun kata-kata itu adalah menyalahi kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kerana Nabi bersabda dalam satu hadis, afdalu zikri ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Seafdal zikir, kata Nabi, ana wan nabiyyu min qabli, aku dan nabi-nabi terdahulu pun amal zikir ni. Apa dia? La ilaha illallah. Seafdal zikir. Maka ulama kata zikir ini adalah zikir yang paling afdal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kita duk buat tahlil tu. Itu paling afdal zikir, kata Nabi. Ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Baik. Maka zikir ini zikir first, zikir yang paling afdal. Tidak ada zikir yang nak lawan kalimah la ilaha illallah. Kita tengok juga zikir kalimah la ilaha illallah ini adalah zikir yang mana menafikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nampak? Zikir ini zikir yang mana ada kena mengena dengan tauhid akidah. Kalimah yang mula-mula diungkapkan, yang diucapkan oleh mulut kita. La ilaha illallah. Tu tuan-tuan tahu tak? Di saat kita nak mati ni kan, hati kita ni tuan-tuan banyak kacau ni. Antaranya kalau kita tengok urat-urat rongga ni, saluran-saluran darah ni menjadi talian-talian perjalanan iblis. Segala-gala benda ni. Bagaimana kita nak selamat ketika mana akhir kehidupan kita. Akhir kehidupan kita ni masa saat kematian kita lah. Di saat waktu tu sakaratul maut, tuan-tuan sakaratul maut. Kalau kita tengok tuan-tuan, Rasulullah SAW di dalam setengah riwayat menceritakan Rasulullah merasai kesakitan sakaratul maut. Rasulullah rasa, kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aku merasa betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak? Di saat sakaratul maut Nabi tu, Aisyah merasakan
betapa Nabi melihat pada raut muka wajah Nabi, Nabi menceritakan ataupun menterjemahkan betapa sakitnya sakaratul maut. Mana mungkin, kenapa sakit? Kerana sekian lama roh dengan jasad bersama, hampir 63 tahun, bagaimana dia nak berpisah. Kesakitan itu dirasakan oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok tuan-tuan, di saat Nabi SAW, di saat dia nak mati tu kan, tuan-tuan tengok sejarah kan, penakhiran Nabi di saat sebelum nak mati Nabi tu, kalau tuan-tuan tengok, Rasulullah SAW giliran rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tuan-tuan tengok kan, macam mana Nabi SAW, dia dalam keadaan saat dia nak mati, dia duduk di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lalu saya nak cerita apa dia. Bagaimana Nabi ni, di saat dia nak mati ni tuan-tuan, Nabi tidak pernah lekang daripada mulut Nabi dengan memberi nasihat. Nabi tak pernah lekang tuan-tuan. Walhal Nabi nak mati tu, kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi SAW di saat dia nak mati, dia sempat memanggil anak perempuannya Sayyidatina Fatimah. Betul tak? Dia panggil Sayyidatina Fatimah untuk datang. Kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan, apabila Nabi panggil Sayyidatina Fatimah mula-mula tu tuan-tuan, yang menyebabkan Sayyidatina Fatimah sedih. Menyebabkan Sayyidatina Fatimah sedih, menangis. Setelah daripada itu Nabi pun memanggil balik. Nabi memanggil Sayyidatina Fatimah kali kedua. Setelah itu Nabi memanggil Sayyidatina Fatimah kali kedua. Selepas daripada tu Sayyidatina Fatimah pun senyum lebar, tertawa. Setengah riwayat kata Sayyidatina Fatimah tertawa setelah dipanggil oleh Nabi SAW kali kedua. Seolah-olah ada berita something mula-mula. Yang kedua tu seolah-olah ada berita, khabar berita yang mengembirakan Sayyidatina Fatimah. Setelah daripada itu, tuan-tuan tengok siapa dia pula Nabi panggil? Isteri baginda. Antara yang Nabi panggil siapa dia? Sayyidina Husain Hasan, cucunda baginda SAW. Ini di antara yang mana pesanan Nabi. Sehingga bagaimana tuan-tuan tengok pesanan Nabi SAW, yang mana kalau tuan-tuan tengok menyebabkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha panggil anaknya Fatimah. Dia panggil anaknya Fatimah. Kenapa kamu menangis? Kerana aku menangis kerana Rasulullah ayahanda cerita dia nak mati. Ya, kamu jadi gembira tu kenapa? Sayyidatina Fatimah kata kepada ibundanya Sayyidatina Aisyah, kerana untuk makluman, ayahanda bagi tahu, sayalah akan mengeringi ataupun akan mengikuti selepas kematian ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menyebabkan gembiranya Sayyidatina Fatimah. Nampak tuan-tuan? Itu memanglah betul tuan-tuan. Kalau kita tengok apa yang Nabi cakap tu betul berlaku. Selepas kewafatan Nabi, maka kewafatan yang keseterusnya Sayyidatina Fatimah. Tapi nak cerita nasihat tadi. Nasihat dalam erti kata Rasulullah ni tak pernah miss. Kerana apa dia? Apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW itu bukan mengikut nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi ungkap itu adalah daripada wahyu daripada Allah. Bagaimana keikhlasan Nabi, kejujuran Nabi, bagaimana kesetiaan Nabi senantiasa memberi nasihat. Itu kita dalam agama ni tuan-tuan jangan lupa. Adinun nasihat, kena dengar nasihat. Walaupun kita rasa pahit benda tu, tak nak terima, tapi kita kena dengar. Nampak tuan-tuan? Walaupun pahit. Nampak? Walaupun sampaikan daripada apa yang balighu anni walau ayat. Sampai daripada ku walaupun satu ayat. Nampak? Terimalah walaupun benda tu pahit. Nampak? Makna kena sampaikan apa benda yang betul walaupun benda tu payah. Tapi nak cerita tuan-tuan, bagaimana kita nak ubahkan hati kita supaya hati kita tak dia sakit, hati kita yang payah nak berzikir, hati yang kita senantiasa berprasangka buruk, hati yang senantiasa banyak ingat kepada dunia, banyak kita bapa dia duduk belenggu dalam diri kita ni perasaan takut, perasaan hubud dunia, saya sangat pada dunia, sampai nak sedekah pun takut. Nampak? Maka kata Nabi, zikrullahi syifa'ul qulub. Zikir, ingat pada Allah, menjadi ubat pada hati-hati kita yang sakit ni. Beramallah yang tu. Ini di antara yang disebut oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, apabila hati berzikir, apa kita akan dapat kelebihan?
Baik, poin kita yang kedua ialah Allah akan mengingati kita. Allahu Rabbi. Apabila hati kita ingat pada Allah, Allah akan ingat pada kita. Kita tertanya gini, Allah Ta'ala ingat tak kita? Ingat Ustaz, kalau tak ingat tak ada dah rezeki. Baik. Kita jangan menyangka dengan sebab Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita tu Allah Ta'ala ingat pada kita. Kerana Allah Ta'ala ni rezeki, nikmat dia terlalu banyak. Kita tak nak sekadar diberi rezeki, tetapi kita nak rezeki yang Allah Ta'ala anugerah tadi yang menyebabkan Allah Ta'ala kasih dan sayang pada kita. Nampak? Apabila kita ingat pada Allah, hati yang berzikir, bagaimana yang disebut Allah akan mengingati kita. Apabila Allah ingat pada kita, tuan-tuan, kita nak bergerak buat maksiat, nak bergerak buat kebatilan, nak buat dosa, hati kita kata jangan. Ni haram ni. Rasuah contoh. Haram ni bro. Haram ni jangan makan rasuah. Ya ke haram? Haram ni. Nampak? Haram ni riba contoh. Haram ni curi. Haram ni zalim. Haram buat jahat orang ni. Haram mengambil hak orang. Hati ni. Jangan. Tak apa, sekali je. Lepas ni aku taubat lah. Memang bertaubat. Adakah kamu izinkan sebelum ke syurga kamu dicelup ke dalam neraka? Nampak? Adakah kamu izinkan kamu dicampuk ke dalam neraka sebelum ke syurga? Jawapannya tak nak. Kada orang nak masuk neraka dulu baru nak masuk syurga. Tak nak kan? Maka begitulah jangan kamu melakukan dosa dengan beranggapan kamu nak terai dosa tu macam mana. Dia nak baca nak terai macam orang terai roti canai tu kan. Roti canai ni sedap, orang kata ni tertarik roti canai ni. Gila terai dia. Terai yang tu tak ada apa masalah. Kalau sedap, makan rasa sedap. Kalau tak sedap, makan rasa tak sedap. Tapi dosa ni tuan-tuan, dia kena ingat dosa ni. Dosa ni kalau kita sakit di dalam, hati kita tidak ada keingat pada Allah, kita buat dosa ni, dia jadi macam kita makan roti canai sedap. Nampak? Tu dah Haji Razak rasa macam kita makan roti canai sedap. Tertarik sedap. Sebabnya hati kita masalah. Buat maksiat, buat dosa, makin sedap, makin sedap. Lagi makan riba, makan rasuah lagi sedap. Rasuah RM10 haram kan? Naik je RM20, RM30 haram lagi. Kena je RM10,000 halal. Nampak tuan-tuan? Tu nak kata apa dia tuan-tuan? Kita kena faham. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Kan Nabi dah jelaskan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, nampak? Hati kita ni sebenarnya dalam keadaan takut-takut. Allah Ta'ala tak ingat. Allah Ta'ala tak ingat pada kita, tuan-tuan, jangan mimpi nak dapat yang disebut dengan barakah. Kita kena ingat tuan-tuan, kita dapat peluang yang Allah Ta'ala beri. Pertama, kita nak dapat berkat. Apa makna berkat? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Daripada buat baik, daripada baca Quran, daripada zikir, buat baik. Apa makna di sebalik lawan dia daripada keberkatan, rahmat daripada Allah Ta'ala bagi? Ada golongan kedua yang diberi oleh Allah secara istidraj. Apa makna istidraj? Secara lorongan. Seperti mana Allah Ta'ala beri kepada Qarun, kepada Fir'aun, kepada Namrud. Secara yang disebut istidraj, lorongan. Allah Ta'ala kata, biarkan, kamu buat dulu. Tapi akibatnya kamu akan tengok. Apa dia akibat dia? Neraka Jahannam. Neraka Jahannam bagi mereka yang mendapat mendapat peluang ataupun secara istidraj ini, seperti mana yang diterima ataupun diperolehi oleh Fir'aun seumpama dia dan sebagainya, itu adalah di antara laluan Allah Ta'ala beri pada dia dengan sikap kesombongan dia. Kita jangan dapat macam tu. Kita nak dapat berkat, nak dapat rahmat, nak dapat kasih sayang Allah. Ayat tu dia kata bagaimana Allah Ta'ala ingat hati ni. Allah Ta'ala ingat ni pada kita kerana hati kita ingat pada Allah. Kebergantung harapan kita. Nampak? Selain daripada kita usaha berikhtiar kan. Ikhtiar usaha, tapi kita kena letakkan gantung paling kuat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana orang lain. Aku hanya usaha dan ikhtiar sahaja. Yang mana kita bertawakal pada Allah. Bagaimana yang disebut Allah akan ingat pada kita, yakni kita dalam keadaan buat apa benda pun Allah Ta'ala ingatkan kita. Contoh, nak buat dosa, Allah Ta'ala pun gerakkan hati. Dosa ni, maka kita tak buat. Itu tanda Allah Ta'ala ingatkan kita. Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita. Tapi apabila kita mai tengok dosa, maksiat, mai redah je, tak tahu halal haram, tak rasa bersalah, itu tanda Allah Ta'ala tidak mengingati kita.
Allah Ta'ala kata, lantak kau lah. Pasal kau pilih sangat jadi macam ni, jadi macam ni lah kamu. Nampak? Kerana Allah Ta'ala tidak ada memberi peringatan dalam diri kita. Itu bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Dalam satu hadis kudusi yang disebut oleh Nabi SAW. Daripada Nabi, apa kata Nabi? Yaqulullahu azza wa jal, ana ma'a abdi ma zakaroni wa taharrakta fi syafatahu, kata Nabi. Au kama qala Nabi. Apa kata Nabi? Yaqulullahu azza wa jal. Ni hadis kursi ni. Bukan ayat Quran ni, hadis kursi. Yaqulullahu azza wa jalla, ana ma'a abdi ma'a zakarani wa taharrakta fi syafatahu, kata Nabi. Allah azza wa jalla berfirman yang disampaikan oleh Nabi SAW, aku sentiasa berserta hamba-Ku selama mana ia berzikir. Allahu Rabbi. Ini kata Nabi SAW. Allah Ta'ala bersama dengan azza wa jalla, ana ma'a abdi, kata Allah. Aku bersama dengan hamba, yakni dengan kita ni, selagi mana kita ni berzikir pada Allah. Dan selama mana yang disebut oleh Allah juga daripada Nabi, selama kedua-dua bibirnya yang disebut apa dia? Ma'a zakaroni wa taharrakta fi syafatahu. Maknanya kata Allah Ta'ala ni, maknanya bibir mulut ni tetap bergerak, yakni dengan kita menyebut untuk kita zikir pada Allah. Allahu Rabbi. Sesungguhnya aku senantiasa berserta dengan orang-orang macam ni, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kadang-kadang tuan-tuan, jangan kita loket lah, jangan kita kerekuk. Kerekuk apa dia? Kerekuk untuk kita zikir. Selain daripada hati kita berzikir, mulut kita kena berzikir. Ni kadang-kadang mulut nak berzikir payah, tapi mulut nak bercakap benda yang mana melibatkan dunia ni, Allah suka sangat, tuan-tuan kan. Tak tahulah kenapa manusia ni kan, termasuk kita sendiri, kadang-kadang anak sendiri ni pun suka bercakap sangat perihal dunia kan. Tapi kita nak sebut subhanallah, 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 tu payah. Tu bagaimana amalan, tuan-tuan, di saat kita diuji di akhir zaman ni, terutama dengan COVID ni, duk main pasang surut dia turun menurun, kedah, kejap turun, kejap naik. Pesanan pertama, banyakkah kita buat amalan khusus. Sebab saya nak share dengan tuan-tuan, mati hari ni dia tidak ada dia tidak ada tarikh. Ana 2 hari minggu lepas, 2 hari semalam, 3 hari, 2 orang meninggal 1 hari. Jemaah dua-dua. Ana apabila menyebut soal kematian, yang paling ana bimbang diri ana sendiri. Pertama, sejauh manakah aku buat preparation, persiapan untuk menuju kematian. Tu ana suka menggunakan ataupun mengambil kesempatan setelah mana pengebumian, setelah mana jenazah dikebumikan, antara benda yang kita kena ambil peluang ialah mengambil peringatan, ibrah, pengajaran daripada kematian. Saya akan guna kesempatan tu aja orang, walaupun singkat je, pendek je, 5 ke 10 minit, untuk kita bagi taujihat, tazkirah ringkas untuk mengiati mati. Nampak? Kalau kita hanya sekadar melihat kematian, tak ada peringatan, maknanya kita guna space yang ada tadi untuk kita cerita betapa inilah penakhiran kita. Penakhiran kita yang kita akan semua akan duduk di sini. Kita daripada tiada ada. Lepas ni kita direhat sekejap. Lepas ni kita ada balik. Ada selama-lamanya. Kita duduk di alam transit. Hari ni kita transit dalam dunia, transit dalam perut ibu, transit dunia, transit alam kubur. Sebelum kita bermusafir ke alam yang disebut alam kekal abadi. Nampak tak tuan? Gunalah kesempatan, kerana pada saat tu kita tak boleh nak cari dah kesempatan. Kita tak ada kesempatan dah. Melainkan kita mengambil peluang di saat orang mati tadi, kita pun cuba ingat balik. Nampak? Bagaimana kita ingat ni tuan-tuan, menyebabkan kita rasa Allah, amalan aku nak menempuh, nak bertemu dengan Allah, nak bertemu dengan malaikat Allah, nak bertemu dengan dengan soal muka nakir ni Allah. Tuan-tuan kan? Pesanan anak untuk diri anak sendiri. Jangan lupa tuan-tuan, cari teman. Ini pesanan lah. Tok guru selalu cakap, kita nak berjalan jauh mesti ada teman kan? Betul tak? Kita nak pergi musafir jauh kena ada teman.
mesti bawa kelengkapan kan. Kena bawa kelengkapan di segi keuangan, di segi makanan, dia kena cukup. Kerana musafir kita tak tahu apa yang berlaku. Kalau kita bawa kenderaan, kita kena cek tayar, spare part tayar bagaimana, okey tak, kaya spare tadi. Maksud dia begitu juga kita nak musafir ni. Perjalanan kita jauh ni tuan-tuan. Kita carilah teman. Apa dia teman dia? Apa dia teman dia tuan-tuan? Teman yang mana nilainya adalah besar, tidak ada dengan nilai RM1. Apa dia? Jadikan Al-Quran sebagai teman. Al-Quran tuan-tuan. Al-Quran itu sebagai teman. Kerana di saat itu tidak ada teman yang paling maulid, paling baik, paling yang membahagiakan kita ialah Al-Quran. Kalau boleh di waktu pagi jamuhlah, bukalah, beliklah Al-Quran dengan potongan-potongan ayat, walaupun pendek, singkat, cuba baca. Cuba baca tuan-tuan. Di samping kita amalkan suratul Mulk setiap malam. Tu kata Nabi SAW, kita beramal dengan suratul Mulk malam-malam ni tuan-tuan. Suratul Mulk itu akan menjadi penyelamat di saat kita berada di alam kubur. Malaikat cuba nak datang, nak belasah, nak pukul suratul Mulk. Kata jangan, ini di antara pengamal suratul Mulk. Allahu Rabbi. Amal suratul Mulk 30 ayat aja. Ramai di palangan jemaah kita, saya percaya, anda yakin, semua dah ingat. Banyak ke masjid surau, terutamanya surah An-Nur ni. Kita tahulah surah ni imarah dengan program, dengan jemaah dia. Mesti dia akan senantiasa baca. Apabila kita baca tuan-tuan, insya-Allah dengan izin Allah, kita akan selamat. Ini peneman kita tuan-tuan. Ini menjadi penyelamat. Tak ada harta. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tiada memberi manfaat harta, anak pinak, nampak? Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan hati yang selamat. Bacalah Al-Quran. Kerana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran yang kita baca tadi akan datang pada kita hari kiamat memberi syafaat. Masya Allah, tabarakallah. Perjalanan musafir jauh, tak ada teman, sunyi. Berlaku apa-apa perkara musibah, kita rasa takut. Dalam kubur sama juga tuan-tuan. Allah. Menangislah ketika mana hidup atas dunia tuan-tuan. Menangis ketika mana hidup atas dunia yang menyebabkan kamu tidak akan menangis sampai akhirat. Menangis tuan-tuan, menangis. Menangis kerana takut, ya Allah, aku duduk dalam keseorangan. Selepas dibaca talqin, selepas ditinggalkan semua. Anak, bini, isteri, kereta mewah, kekayaan semua tinggal. Amalah. Amalah, datang cek tengok. Mari nak tanya tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Hari yang tiada memberi manfaat, melainkan harta, melainkan yang disebut amalan yang soleh. Harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, jawatan, tak ada dah. Maka Al-Quran akan menjadi peneman. Allah, bacalah Al-Quran tuan-tuan. Walaupun potongan yang pendek, baca. Seawal pagi baca. Kita ni kadang-kadang buka mata, buka Facebook, buka Telegram kan. Buka Quran dulu tuan-tuan. Quran ini menjadi peneman. Quran ini menjadi penyelamat kita tuan-tuan. Kita tidak mengharapkan pada saat itu tuan-tuan. Tidak ada harapan, melainkan kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cubalah. Dekatlah dengan Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ada ahli di atas dunia. Ada ahli Allah atas dunia. Para sahabat bertanya, wahum, siapa dia mereka ya Rasulullah? Siapa dia menjadi ahli Allah atas dunia? Kata Nabi SAW, wahum ahlul Quran. Mereka orang yang baca Quran tuan-tuan. Allah. Tu kalau kita tengok tuan-tuan, sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, kalau kita tengok, bacaan yang paling terbaik. Nabi mengiktiraf bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Antara bacaan yang paling terhebat, antara bacaan yang paling elok adalah bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Bagaimana bacaan yang paling digemari oleh Nabi? Kerana Abdullah ibnu Mas'ud dia belajar dengan Nabi. Keikhlasan Abdullah ibnu Mas'ud,
Kejujuran Abdullah ibnu Mas'ud. Nampak tuan-tuan? Bagaimana menggunakan atau mengambil manfaat daripada tilawatul Quran. Ni jiwa kita nak jadi tenang ni tuan-tuan. Hati nak berzikir ni. Nampak? Maka hati kita kena senantiasa diketuk dengan keadaan kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan kita senantiasa bersiap sedia. Tuan nampak? Supaya kita tidak menyesal. Supaya kita tidak menyesal tuan-tuan. Tak menyesal bila? Tak menyesal di saat kita berada di alam barzah keseorangan. Kita tidak menyesal di saat kita berada di alam kubur keseorangan. Apabila kita berada dalam keadaan keseorangan pada masa itu, tidak ada yang nak menyelamatkan kita melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cukuplah sekadar tu pada malam ni. Waktu pun dah hampiri pukul 9, pukul 10 dah. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan semua. Apa yang kita sama-sama dengar. Tadi 2 je sempat kita bincang. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Minta lepas ni supaya kita berkuliah di surau lah insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama dengar, kita dapat amal. Dapat kita amal. Bagi memastikan supaya kita hidup atas dunia, kita nak ini dalam keadaan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila kita dapat redha Allah tuan-tuan, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala syurga, nikmatnya yang begitu besar dan hebat insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan, kepada pengurusan surau, pada pengurusi, timbalan pengurusi Tuan Imam, Tuan Bilal dan Haji Razak, siapa dia Haji Nordin, ada lepas tu Akhi Zakir, sahabat saya, dan pada tuan-tuan semualah, terima kasih semua di atas kesudian bersama saya pada malam ini. InsyaAllah apa yang baik itu datang daripada Allah yang kuat kelemahan pada diri saya. Kita guna kesempatan ini sebaik mungkin. Boleh tak kita sama-sama mengaminkan doa? Mudah-mudahan doa kita ini didengar ataupun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tuan-tuan sama-sama kita mengaminkan doa. Mudah-mudahan doa kita ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi samii'un alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa ajabi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pada malam ini kami menadah tangan padamu ya Allah. Kau berikanlah kekuatan pada kami ya Allah. Kau jadikan kami di antara hamba yang paling mulia di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar ya Allah, kami mempunyai banyak dosa ya Allah. Kerana hati-hati kami ini terkadang ya Allah lalai dengan dunia ya Allah. Kami sedar ya Allah, diri kami ini dibelenggu dengan dosa-dosa yang lampai ya Allah. Tidak ada melainkan dengan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan pada kami untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkan kami berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki kepada kami, rezeki yang halal lagi baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keistimewaan kepada ibu dan ayah kami ini ya Allah. Di dalam keadaan mereka ketika ini ya Allah, ada yang diuji dengan kesakitan ya Allah. Kau sembuhkanlah ya Allah penyakitnya ya Allah. Kau berikanlah kekuatan untuknya beramal ya Allah. Ada di kalangannya yang berada di alam barzah ketika ini ya Allah. Kau lapangkan kuburnya ya Allah. Kau jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah ya Allah. Kau jadikan kuburnya sebaik-baik kubur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah beri hidayah pada kami dengan Islam ya Allah, Kau jangan pesukan hidayah tersebut ya Allah. Jadikan hidayah ini sebagai peneman ataupun benteng dalam hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirkan kehidupan kami ya Allah dengan menyebut kalimah la ilaha illallah.
Akhirkan hidup kami ya Allah dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Akhirkan hidup kami ya Allah dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang bersama dengan saya pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada masa kita akan jumpa pada masa akan datang, sama-sama kita doakan, mudah-mudahan doa kita dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf daripada saya, kisahlah semua pada datang puasa, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah secara fizikal satu hari nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.